Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah yang disayangi semua? Okey, hari ini mata pelajaran pendidikan Islam bidang akidah, kita belajar tajuk beriman kepada kitab. Salah satu daripada rukun iman. Okey, sebelum tu kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Okay, Ustazah, tadi Ustazah dah hantar dah video dan juga latihan serta kehadiran kan. Jadi semua isi kehadiran ya. Okey. Ustazah tak boleh buat Google Meet sebab ada masalah sikit. Jadi Ustazah cuma buat screening ni untuk kita baca sama-sama. Ustazah risau kalau anak-anak Ustazah ni tak tahu nak membaca kan, sebab kita dah lama tak jumpa, nak mengajar Ustazah nak ajar secara bersemuka pun tak boleh. Ustazah risau awak semua dah dari tahun 3 tapi belum pandai baca Jawi. Jadi kita baca Jawi sama-sama, anak-anak ikut Ustazah baca. Okey. Okey. Tengok Ustazah tunjuk yang warna merah dengan lain warna merah tu, ikut sama-sama. Unit 2. Baca. Unit 2. Beriman kepada kitab. Semula. Beriman kepada kitab. Okey, ikut Ustazah baca ya. Okey, nombor 1. Perhati dan teliti. Okey. Yang Ustazah garis tu awak tengok kat situ. Perhati dan teliti. Mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Okey. Al-Quran adalah kitab panduan hidup kita. Kalau kita hidup kat dunia ni, kita kena ikut panduan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kenapa kita kena ikut Al-Quran? Okey, kita baca kat sini nombor 1 ni 1. Saya ni dia tengah dai ni tengah berceramah atas pentas. Okey. Dai ni cakap, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah. Sudah lupa. Buka muka surat 72. Ataupun tengok skrin Ustazah pun tak apa. Baca sama-sama dengan Ustazah. Okey, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Okey, sebab apa? Kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kerana Al-Quran adalah wahyu Allah. Okey, ia mengandungi ajaran Islam. Kita orang Islam kan. Jadi kita kena berpegang kepada Al-Quran. Sebab dia daripada Allah yang menjadikan kita, yang kita sembah, yang kita percaya kan. Jadi kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Al-Quran juga Allah dah jamin dah satu-satunya kitab. Kitab ni Al-Quran je. bukan buku lain. Kitab Al-Quran ni ialah satu-satunya kitab
yang terpelihara. Allah jaga sehingga hari kiamat. Maknanya Al-Quran ni tak akan hilang, tak akan berubah sampai hari kiamat. Macam itulah Al-Quran. Faham? Isi kandungan dia tak akan berubah. Jadi Ustazah harap anak-anak Ustazah ni suka baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, supaya Allah menyayangi kita dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Okey. Kita pergi kepada muka surat 73. Sekejap ya. Okay, save dulu yang ni. Saya pergi kepada muka surat 73. Ni muka surat 73. Screen. Okey, kita sambung. Surat 73. Nombor 2 baca dan faham. Ikut Ustazah. Kewajipan beriman kepada kitab Allah. Okey, kewajipan beriman kepada kitab Allah. Okey, ini dalil nakli. Dalil nakli ni dalil daripada Al-Quran. Ikut Ustazah baca ayat Al-Quran ni. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Okey. Lagi sekali. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Okay, surah An-Nisa ayat 136. Okay, maksudnya, ini maksud ayat yang kita baca tadi. Wahai orang yang beriman. Ini kata Allah, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Okey, Allah kata orang yang beriman. Orang apa orang beriman? Orang Islam lah. Yang taat kepada Allah itulah orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah. Kita hendaklah beriman kepada Allah. Patuh taat apa saja yang Allah suruh. Allah larang, kita ikut yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Dan Rasulnya, apa yang Nabi kita ajar adalah daripada Allah. Jadi kita kena beriman kepada Nabi dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan juga kepada kitab yang Allah dah turunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad pun dah ada Nabi-Nabi yang dapat kitab. Sekejap lagi kita akan belajar. Okey, nombor 2 pula. Ini tadi yang dia abang yang ceramah atas pentas ni. Ini penonton-penonton kat bawah ni khusyuk je dengar. Okey. Alamak hilang ni. Ustazah ni ada skrin kat sini ni tak hilang. Okey, tak apa, awak tengok buku pun boleh. Okey, hadirin dan hadirat sekalian. Okay, hadirin dan hadirat sekalian. Hadirin dan hadirat ni orang yang hadir lah, orang datang tengok. Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Okay, Al-Quran yang wajib kita beriman. Tak boleh kita tak nak beriman, kejap nak beriman, kejap tak nak, tak boleh. Kita wajib beriman. Kalau tak beriman, berdosa. Okay, Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang
mesti kita patuhi. Dalam Al-Quran mengandungi perintah dan larangan. Apa yang Allah suruh dan Allah larang. Kita kena ikut. Allah suruh buat apa? Allah suruh solat, kita kena solat. Allah larang kita buat apa? Allah larang kita mencuri, kita jangan mencuri. Okey, faham? Okey, nombor 4. Nombor 4 ni, kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Okey, dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Okey, kita kena beriman dengan kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, dan kita kena yakin betul Al-Quran cakap ni, aku kena ikut, macam tu. Faham? Kalau tak ikut berdosa. Okey. Okey, kita sambung lagi muka surat 74. Okey, ini muka surat 74. Okey. Okey. Sambung gambar ustazah tu bertindih sebab ustazah screenshot. Okey. Kita sambung muka surat 74 ni, 74 ke ni? Ini 73 juga. Allah, silap, sorry ya. Ini muka surat 74. Yang ni muka surat 74. Saya naik atas sikit. Okey. Saya screenshot. Okey, sekarang boleh tengok muka surat 74. Kita baca sama-sama teliti dan faham. Okey, satu-satu saya baca supaya awak boleh ikut. Yang dua gambar jadi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang macam ni Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Subhanahu wa ta'ala Allah. Di sepanjang zaman. Sepanjang zaman boleh guna sampai daripada zaman Nabi dulu sampai anak cucu kecil kita sampai kiamat. Sampai hari kiamat boleh guna kitab Allah ni, Allah jaga. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud kalam Allah. Ini maksud kitab Allah. Kitab Allah tu apa ya? Maksudnya kalam Allah, kata-kata Allah. Kalam ni maknanya kata-kata yang diwahyukan kepada para nabi. Yang diwahyukan ni yang Allah ajar kepada para nabi. Okey. Dan rasulnya, nabi dan rasul. Nabi dan rasul ni adalah utusan Allah. Okey, kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Dalam kitab ni ada syariat. Syariat tu hukum lah. Halal haram. Makan babi, makan khinzir, halal ke haram? Haram. Okey. Makan nasi, halal ke haram? Halal. Okey, faham? Okey, dan petunjuk. Allah tunjuk ke jalan yang benar, memimpin manusia ke jalan yang benar. Yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, Al-Quran memimpin kita ke jalan yang benar. Okey, Al-Quran ni selain daripada kitab Allah ni selain daripada Al-Quran ada lagi kitab lain nama-nama kitab nanti kita belajar. Okey, ni sudah nak ajar nama kitab yang wajib kita ketahui. Okey, ni yang wajib kita tahu. Ada lagi sebenarnya tapi yang ni yang wajib kita tahu. Nombor 1. Okey, Zabur. Okey, sebut sama Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Okey, kepada Nabi Daud Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nombor 2, Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil
Okay, kita Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil. Okay, satu lagi Al-Quran. Yang awak pernah dengar, awak selalu baca tu Al-Quran lah. Al-Quran ni kepada siapa? Nabi apa? Cepat. Takkan tak tahu. Okay, Nabi kita lah. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi ada 4 kitab yang wajib kita tahu. Okay, yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Hafal Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okay, hafal juga kepada Nabi siapa? Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti anak-anak semua hafal tau. Barulah Allah sayang. Okey. Seterusnya. Okey, tengok muka surat 75. Okey, sampai muka surat 75 kan? Okay, 75. Okay, kita baca sama-sama. Saya screenshot dulu. Okay, kita sambung. Ada apa kat atas tu, tak apalah. Abaikan. Baca dan fikir. So, kita baca dan kita fikir. Okay, apa kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kesan beriman kepada kitab Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanahu wa ta'ala. Kesan tu apa yang kita dapat bila kita beriman kepada kitab? Okay, Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, ni kata Ustazah dah ajar kan, lepas tu murid dah faham lah. Dia pun cakap kita wajib beriman pada kitab Allah Ta'ala. Apakah perkesannya dalam kehidupan kita? Apa kesan beriman kepada kitab ni, Ustazah? Okey, ni Ustazah cakap, Luqman. Okey, nama budak yang bertanya ni Luqman. Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Ada banyak kesan. Antaranya, okey, iman semakin bertambah. Bila kita beriman kepada Allah, iman kita mestilah bertambah. Sebab Allah dah sayang. Bila iman kita bertambah, kita senang, hidup ni akan jadi bahagia.